Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 24 Mac 2020. Berita Pagi Sabah dimulakan dengan perkembangan terkini COVID-19. Kes positif COVID-19 di Sabah terus meningkat dengan 11 kes baru menjadikan keseluruhan 169 kes berbanding sebelumnya iaitu 158 kes. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 3 daerah mencatatkan pertambahan kes baharu semalam. 8 daripadanya di Tawau, 2 kes di Kota Kinabalu dan 1 di Lah Datu. Tawau kekal catat kes positif terbanyak iaitu 48 kes dengan 1 kematian. Statistik diikuti Lah Datu 34, Kota Kinabalu 24, Tuaran 12, Sandakan dan Kinabatangan masing-masing 11. Beaufort pula mencatatkan 6 kes, Kunak dan Kota Belud masing-masing 5, Putatan dan Sipitang masing-masing 4, Papar dan Ranau 2 serta Sempurna 1 kes. Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah sedia dijadikan stesen kuarantin COVID-19. Akademi itu ialah salah satu daripada 27 premis awam di Sabah diisytihar sebagai stesen kuarantin mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Anggota kita juga telah bersedia untuk membuat decontamination. Untuk KK ini kita ada pasukan hazmat seramai 43 orang, itu 10 orang adalah pegawai. Dan peralatan untuk decontamination kita juga lengkap. InsyaAllah kita bersedia untuk menghadapi apa-apa kemungkinan. Kamarul Zaman berkata demikian dalam temu bual segmen Cerita Pagi Sabah secara langsung dalam program Selamat Pagi Malaysia di Kota Kinabalu. Beliau berkata JBPM juga memiliki 21 buah rumah dengan dilengkapi 2 bilik air yang boleh digunakan sekiranya mereka yang dikuarantin perlu dipindahkan. Majikan sektor swasta di Sabah diminta mengemukakan permohonan bantuan kewangan RM600 untuk setiap pekerja terjejas COVID-19 menerusi program pengekalan pekerjaan ERP. Mereka termasuk pekerja yang diberi cuti tanpa gaji. Pengarah Perkeso Sabah, Dr. Muhammad Ali Hindia berkata, permohonan tersebut boleh dikemuka secara dalam talian mahupun melalui borang permohonan yang disediakan di semua cawangan pejabat Perkeso. Mereka yang layak menerima bantuan itu adalah pekerja sambilan berdaftar serta sedang mencarum dengan sistem insurans pekerjaan SIP yang bergaji bulanan RM4,000 dan ke bawah. Untuk memberi bantuan secara prorata RM600 maksimum sehingga 6 bulan. Tetapi ada bantuan lain juga untuk sistem insurans pekerjaan di mana sekiranya pekerja itu telah diberhentikan semasa COVID-19 ini. Walaupun tidak memenuhi syarat kelayakan caruman, 12 bulan caruman itu, mereka juga layak sebenarnya di bawah skim insurans pekerjaan di mana pekerja ini pun akan dapat bantuan secara prorata maksimum 3 bulan berjumlah RM600. Dr. Muhammad Ali ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. 20 pegawai dan 401 anggota polis Sandakan dikerah bertugas sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. 5 pasukan turut ditubuh bagi memantau pematuhan arahan. Menurut Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin, pasukan pemantau ditugaskan di 4 zon. Ia meliputi kawasan bandar, luar bandar, kawasan kampung dan kawasan perumahan. Bagi menjamin kesihatan anggota keselamatan bertugas, alat keselamatan dan pelindung muka dibekalkan. Turut disediakan penutup mulut dan hidung, sarung tangan serta cecair pembasmi kuman. Tujuan kami memberi perhatian kesihatan untuk memastikan petugas-petugas ini terhindar daripada jangkitan ataupun wabak COVID-19 ini. Jadi dengan shield, face shield ni sekurang-kurangnya sebagai pelindung semasa dia menjalankan temu bual kepada pemandu-pemandu kenderaan ini. Beliau menasihatkan masyarakat Sandakan agar mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Bagi mengurangkan beban masyarakat dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, penduduk Parlimen Kudat menerima bantuan. Pejabat Pusat Khidmat Rakyat Parlimen dalam satu kenyataan memaklumkan fokus diberi kepada penduduk di Pitas, Kudat, Bengkoka dan Pulau Banggi.
Antara bantuan yang diberikan ialah barangan keperluan asas yang diagihkan kepada mereka yang benar memerlukan di Pitas, Kudat, Bingkoka dan Pulau Banggi. Turut menerima sumbangan mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap, warga emas, orang kurang upaya, ibu tunggal dan golongan miskin tegar. Turut diberikan penutup hidung dan mulut kepada pekerja barisan hadapan seperti kaki tangan Hospital Kudat serta anggota Polis Diraja Malaysia di Balai Polis Kudat, Pitas dan Pulau Banggi. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Gambaran yang boleh diberikan kepada premis perniagaan dan pasar awam yang beroperasi di sekitar Kota Kinabalu dalam usaha membantu menangani penularan COVID-19 ketika ini. Tinjauan RTM mendapati pemilik perniagaan semakin patuh arahan jarak sosial 1 meter seperti ditetapkan. Mereka juga mengambil inisiatif sendiri dengan menghadkan jarak antara peniaga dan pelanggan yang datang untuk membeli barangan keperluan harian. Customer boleh beli juga dengan barang-barang sini keperluan, tetapi dengan peraturan kena berbarislah dengan jarak, dengan ikut garisan ni. Terdapat semua kes macam ini. Sebelum masuk pintu depan tu, dia akan cek kalau ibu mengandung, umur budak bawah 12, tidak menggunakan mask apa, dilarang masuklah. Terdapat juga pasaraya yang menghadkan kemasukan pelanggan ke dalam premis bagi satu-satu masa untuk mengelak kesesakan. Selain pasaraya, pasar juga merupakan antara kunjungan utama dan di pasar Kota Kinabalu ini penjarakan sosial seperti yang dapat kita lihat juga dilakukan. Selain itu pergerakan juga dikawal di mana pelanggan orang ramai hanya boleh masuk melalui pintu hadapan dan keluar di pintu belakang pasar. Orang awam juga dilihat mematuhi arahan dan memberikan kerjasama yang baik. Orang awam yang datang ke kawasan pasar ni mengikut arahan yang kita bagi, jarak yang kita telah tetapkan, mereka ikutlah. Kampung contoh petagas yang sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian lengang. Situasi menunjukkan penduduknya patuh dengan perintah kawalan pergerakan. Tinjauan RTM juga mendapati penduduk kampung hanya ke kedai berhampiran untuk mendapatkan barang keperluan dan balik semula ke rumah. Alhamdulillah setakat ini yang saya tahu dan saya nampak semuanya patuhlah. Tiada kes yang melibatkan penangkapan ataupun yang ditahanlah sementara ini, dan saya nampak setakat ini juga tidak ada laporan lah yang mengatakan bahawa benda terjadi apa-apa di kampung ini lah. Ismail bagaimanapun mengingatkan penduduk supaya terus mematuhi nasihat pihak berkuasa. Beliau juga mengingatkan penduduk kampung untuk mengamalkan kebersihan diri dan keluarga. Senario sama turut berlaku di Tambunan. Jalan-jalan utama di daerah itu lengang dan kebanyakan premis perniagaan ditutup. Pihak polis turut dilihat melakukan sekatan jalan raya. Hampir seminggu perintah kawalan pergerakan PKP dilaksana di seluruh negara sehingga 31 Mac ini. Masyarakat memandang serius arahan berkenaan dengan mengawal pergerakan masing-masing. Bagaimanapun tidak kurang juga yang bersikap sambil lewat. Justru di Sabah, langkah proaktif diambil bagi memastikan orang awam mematuhi peraturan ditetapkan sepanjang tempoh PKP ini. Wartawan Saleh Jikri membuat tinjauan pematuhan orang ramai sekitar Bandaraya, Kota Kinabalu. Ibarat rumah tidak berpenghuni, beginilah suasana yang dapat kita ibaratkan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu Sabah ini yang sunyi sepi tanpa kedengaran hiruk-pikuk suara orang ramai ataupun pergerakan orang ramai serta pergerakan kenderaan juga begitu sedikit. Pusat beli-belah yang setiap hari menjadi tumpuan masyarakat turut sunyi. Yang kelihatan, arahan larangan masuk serta pengawal keselamatan yang ditugaskan menjaga bangunan. Kedai-kedai komersial yang menjual pakaian, kasut, tudung dan salun juga tidak beroperasi. Manakala restoran yang beroperasi hanya menjual makanan untuk dibawa pulang.
Tiada pelanggan dibenarkan menjamu selera di restoran atau kedai makan seperti sebelum ini. Sementara itu, tinjauan di pasar awam, kedai-kedai runcit dan pasar raya yang merupakan antara premis dibenarkan beroperasi juga mendapati bilangan pelanggan terhad. Ia sejajar pematuhan PKP iaitu menetapkan hanya ketua keluarga dibenarkan keluar rumah membeli barangan keperluan. Sebagai mematuhi PKP, kebanyakan bangunan kerajaan dan swasta juga kelihatan sunyi dengan operasi ditutup sehingga 31 Mac ini. Begitu juga taman rekreasi, kawasan pantai dan riadah yang turut ditutup kepada pengunjung. Pasukan keselamatan khususnya pihak polis menjalankan sekatan jalan raya di seluruh negeri dibantu anggota tentera bagi memastikan orang ramai mematuhi PKP. Bagi mengawal perjalanan keluar daerah pula, operasi perkhidmatan bas dari Pusat Bandaraya Kota Kinabalu dihentikan sementara, termasuk perkhidmatan bas penumpang dalam kawasan bandar seluruh negeri. Rata-rata penghuni kawasan perumahan juga kelihatan mematuhi perintah kawalan pergerakan dengan duduk di rumah memanfaatkan peluang ini untuk bersantai bersama keluarga. Sejak perintah kawalan pergerakan dilaksanakan 18 Mac lalu, rakyat di negeri Sabah ini turut sama menyokong seruan kerajaan ini untuk sama-sama membentras maupun mengekang penularan wabak COVID-19 ini yang menggelisahkan masyarakat di seluruh dunia. Kami bekerja untuk anda duduk diam di rumah. Salih Shikri untuk RTM. Seorang melecur ketika cuba menyelamatkan diri selepas rumah didiami musnah dalam kebakaran di Keningau. Mangsa Razi Joanis berusia dalam lingkungan 30-an kini dilapor stabil selepas menerima rawatan di Hospital Keningau. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, 3 jentera dengan kekuatan 11 pegawai, anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Keningau ke lokasi insiden selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.26 pagi Ahad lalu. Kebakaran melibatkan sebuah rumah 2 tingkat yang musnah sepenuhnya. Sementara itu, dalam kejadian berasingan, 3 rumah atas air di Kampung Gusung Melanta, Pulau Bumbung, Semporna turut musnah dalam kebakaran. PGO dalam kenyataan memberitahu pihaknya menerima panggilan daripada orang awam sekitar 9.25 malam Ahad. Pasukan bomba dan penyelamat bagaimanapun mengalami kesukaran untuk tiba ke lokasi disebabkan air laut surut yang menyukarkan laluan bot. Anggota bertugas terpaksa menggunakan alternatif jalan melalui jeti kampung berhampiran, seterusnya menaiki kenderaan polis untuk sampai ke lokasi kebakaran. Sebaik tiba di lokasi, 3 rumah jenis tidak kekal telah terbakar keseluruhannya, manakala sebuah lagi hanya mengalami kebakaran di bahagian dinding. Api berjaya dikawal pada pukul 10.55 malam dan operasi tamat sepenuhnya 11.45 malam. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, punca kedua-dua kebakaran masih disiasat. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan perintah kawalan pergerakan, stay at home, duduk di rumah. Jangan keluar. Saya Emran Azmi Rosli. Assalamualaikum dan sayangi Malaysiaku.